Okay, so today we will discuss on December 2019. I will share my screen. Sekejap ya. Okay. Saya terus buat ya. Okay. So this is boleh nampak ya? Boleh sir. Okay. Yang ni December 2019 lab test ya. Okay. You are required to create a folder and rename it using your student number and group. Ni first instruction ya. Create a new table and name it manufacturers. Kenapa kena buat folder? Sebab masa ni awak kena hantar email rasanya, saya tak silap. Sebab awak kena buat PDF last kali nanti. Yang question last kali ya. 19 ni. 20 ni. Print the report in the PDF format. Maksudnya awak kena hantar access dan juga PDF. Dua benda awak kena hantar. So kena buat folder lah. So first saya akan create folder. Okay, saya create folder dekat desktop. Namanya your student number and group eh. So your student number and group. Betul ya. Okay, so dah buat ya. Saya letak ni 169906 ACC 102E. Okay. So next, apa dia arahannya? Create a new table, name it manufacturers. Okay, so kena buka access lah. Okay, blank database. Okay, so dia kata apa? You are required to create a folder. Okay, then about create a new table, name it manufacturers. Okay, kita dah bila buka-buka ada table 1 kan. So just right click ke table 1 ni, save. Namakan dia sebagai manufacturers. Okay. Okay. Okay, dah ada. So kita dah jawab soalan yang kedua. Format the table manufacturers. Yang ni banyak, ada 2-3 orang yang tanya saya kenapa percentage tak boleh key in dan sebagainya. Okay, saya akan tunjukkan ya. Okay, format the table manufacturers so that the 3 fields and the following properties. Okay, dia ada ID manufacturer. Okay, saya buat lah. Yang data type short text, text number ya. Okay, so saya buat dulu. ID manufacturer. Ya. Ada yang masuk. Okay, yang ni dia punya data type tadi. Sini auto number kan. Make sure ubah ni data type ya. Data type kepada short text. Kemudian yang keduanya apa dia? Sorry. Yang kedua ialah name manufacturer dan discount. Name manufacturer ni pun short text. Okay. Yang ketiga ni number ya. Number is discount ya. Saya test discount. Okay, yang ni number. Okay, kita dah buat number. Okay, sebenarnya tak lengkap lagi ya, sebab kalau awak tengok dekat soalan dia spesifik ya. Data format 3 untuk ID manufacturer, name manufacturer kena 25. Lepas tu untuk discount ada percentage, single and zero decimal places. Okay, benda ni nak set dekat mana? Kalau pergi dekat access, pergi dekat belah sini, keep view. Belah kiri ni view, kalau klik dia ada data sheet dengan design kan. Ambil design view. Ataupun awak right click dekat sini boleh juga ya. Right click dekat atas ni, right click, pergi dekat design view. Dia akan keluar yang ni. Okay, yang ni awak kena set. Yang first one ID manufacturer, short text kan. Tapi dia punya arahan dia kata apa? Data format dia 3. So pergi dekat access yang bawah ni, dekat field size ni, highlight 3 je. Boleh? Okay, next name manufacturer pun short text tapi
Dia kata apa? Text data format dia 25. 25 ya. So set balik kat sini. 25. Dan yang ketiga yang discount. Discount ni number lah. Number tapi dia format apa dia? Percentage, single, 0 decimal places. Okay. So percentage, single. So field size dia single. Ambil single. Format, percentage, decimal places. Ni auto kan. Jadikan dia 0. 0 decimal places. Baru okey. So kalau dekat discount ni make sure yang ni lah. 3 ni ni. Field size, betul format dan decimal places. Okey. Kemudian kita save lah. Right click, save. Okey, so dah siap bahagian ni. Set the field manufacturer as primary key. Okey. Biasanya untuk access kalau yang pertama ni dia automatic jadi apa dia panggil primary key. Kalau primary key tengok ada tanda ni. ID manufacturer belah kiri ni ada tanda kan. Kalau dia bukan primary key, awak klik, awak set balik primary key. Kalau tak dia kosong tau. Awak klik dia akan keluar gambar kunci. Yang tu primary key lah. Biasanya yang belah kiri sekali, kalau pergi tengok dekat datasheet view. Okey, save dulu. ID manufacturer yang belah kiri kan. Yang belah kiri biasanya primary key. Okay, so next. Kita key lah. Semua ni ya. Okay, saya key ya. Tekin dulu ya. Hitachi Sigit. Toshiba. Make sure awak type betul jangan salah. Kalau salah dia akan salah lah. So make sure betul lah. Okay, so percentage 1206. Okay, so siap. Table next table. Save and close the table. Okay, save and close, dah save ya. Close table. Okay, next table, create table yang baru. And name it customers. Okay, name it customers. So namanya save as customers. Okay, sorry. Field name, customer ID, customer name.
Customer ID short text ya. So yang ni ambil short text. Kemudian the second one will be short text ya, customer name. Customer name, ini pun short text juga. City. Sepatutnya negeri ya, bukan city ni. Kita apa ikut ya. Quantity number. Okay, yang ni quantity. Next, price unit currency ya. Ini currency. Mana currency? Tak nampak tadi. Okay. So, last sekali ID manufacturer ya. Tengok balik, saya lupa tadi apa ID manufacturer. Okay. Sebab yang ni kita nak link kan dia, takut nama tak sama. So saya samakan lah. So yang ni make sure sama ya. Dia short text kan. Lupa saya. Short text ID manufacturer ya. Okay. So next kita macam tadi guys, kita tengok dekat right click, tengok dekat design view sebab kita ada specific tadi dengan specific requirement. Kalau tengok sini ya, untuk customer ID short text 6 kan data format dia, so kena adjust lah. So customer ID short text betul, kat bawah ni field size dia 255, so dia nak 6 kan, so tukar kepada 6. Customer name pun sama, dia 25 city 25, so customer name short text betul. Okay, tapi yang sini 255 kan, so padam, tinggalkan 25. City pun sama short text tapi 25. Quantity number integer 2 decimal places. Okay, so yang ni long kan, kita nak pakai integer saja. Pakai integer. Format biasa auto decimal places 2 lah. 2 decimal places. Price per unit. Okay, untuk price per unit currency standard 2 decimal places. So this is currency decimal places 2 lah. So standard tu biar je lah ya. Jangan plug out tukar kepada standard, dia currency ya. So biarkan dalam bentuk currency. Okay, and ID manufacturer macam tadi juga sama ya, dia kena 3 rasanya kalau saya tak silap tadi. Short text 3 ya, short text field size 3. And then right click save. Don't forget to save. Okay, so tengok balik data sheet view, kita nak key in. Next kita nak key in, dah betul yang ni. Okay, 4 marks. Set the ID customer as the primary key. Yang ni memang biasanya yang belah kiri dia akan jadi primary key lah. Kalau tak percaya, awak klik design view, ada gambar key ni kan, gambar kunci. Biasanya yang belah kiri sekali, dia automatic jadi primary key. So kalau tak set pun dia insyaAllah dia akan set. Okay, so next saya nak key in lah ya. Okay, saya key in sekejap.
Sebenarnya minat lagi. City. KL, Perak, Johor. KL, Perak, Johor. Selangor, Johor, Perak. Johor, Terengganu, KL. Okay, quantity 34310. 495. Sekejap ya, ada ni lah, ada panggilan sekejap ya. Syah, salam ni Syah. Okay, sorry ya, petang-petang ni macam-macam masuk. Okay, 10, and the last one will be 3. Price per unit 125 kosong 140 140 160. Tiga kosong 150 Okay, so finish. Okay. Okay, next will be close table. Okay, sekejap ya. Save and then close table. Okay, kita dah siap ya. Kita dah buat manufacturer and customer. Okay, by using all the fields from the table customers, create a query that display all the customer from KL. Okay, sekarang ni kita nak buat query lah. Query untuk customer sahaja. Jadi untuk satu table ya. Untuk satu table kita hanya table customer sahaja. So pergi dekat create, query design. Okay, kita ambil table customer, klik, bawa ke sini. Saya laju tak apa ya, nanti awak tengok balik lah insyaAllah. Okay, so apa yang diperlukan? Customer name. Sorry, customer ID dulu ya. Customer ID, customer name, city, quantity, price per unit, and ID manufacturers.
Betul ke ni? Ke saya buat salah? Customer betul lah. Okay, so dia kata hanya customer daripada KL kan. So pergi dekat city, kriteria ni kita specify apa dia? KL lah. Type KL. Okay, next. Run query. Run, keluarlah. So KL ada 2 orang je, Ali kan. Ali. So save sebagai customer scale. Okay, so save. Okay. Then dah siap ya. Okay. Next. Okay, close it. Close dulu. Next, by using field from the table manufacturers, create query that will choose product with discount equal and above 5%. Okay, so sekarang kita ambil query. Create query, kita nak ambil manufacturer pula ya. Manufacturer. Okay, apa yang kita nak semualah. ID manufacturer. Name manufacturer. And discount. Okay, dia punya criteria discount equal and above 5%. Equal and above 5%. So macam mana? So pergi dekat kriteria, dekat discount ni, kriteria lebih besar atau sama dengan 5%. Dia tak boleh buat 5% tau, kena buat 0.05. Aku dah type 0.05. Kalau buat 5% dia tak jadi. Boleh ya? Okey, yang ni yang saya katakan tak boleh type 5% tu, kena type 0.05. Okey. Then run. Maksudnya lebih daripada 5% lah. Kalau klik run tengok semua lebih daripada 5%, 9%, 5%, 12%, 6%, 16%. So betul lah. Okey, betul ya. So now we save as susah nak saya hide ni lah, copy lah yang malas pula. Okay, Ctrl C. Kat sini double click. Save. Ctrl V. Okay, so tutup. So kita dah ada 2 queries. Okay, the third one, by using form wizard, create a form using all the fields from the table manufacturers and table customers. Save and close table. Okay, kita nak buat semua lah ni. Okay, create form using all the fields from the table manufacturers and table customers. So kita nak buat form So create form. Create form. Form wizard pun boleh ikut. Form wizard senang sikit ya. Kita nak masukkan semua, manufacturer pun nak. Lepas tu kita nak masukkan customer kan. Dua-dua nak masukkan. So masukkan semua. Okay, and then next. Okay, kena buang, dia kata kena buang yang sama lah. So kita kena buat relationship dulu ya. Kita buat dululah relationship customer ID dengan manufacturer ID dengan manufacturer ID kan. Okay, kita buat sebagai enforce. Ini ada rasanya kat buat dalam ni kan, dia kata create relationship between the manufacturer ID and customer ID using the field ID. For the relationship, use the referential integrity. So kita guna referential integrity, enforce referential integrity, tick ni ya. Then create. Okay, kita dah create relationship ya. Pergi dekat design tadi, pergi relationship lah. Okay, save. Tak boleh, sorry. Okay, so create balik form. Kita guna form wizard, masukkan semua. Okay, next. Kita dah create link tadi, so dia tak ada masalah lah. Kalau tak, dia akan, sebab ada 2 nama sama kan, dia tanya balik lah. Okay, so next and then finish. So keluar lah. Okay, dia ada semua form. Okay, so nama form dia apa? Tak ada. Okay, save je.
Save je. Okay, save and close ya. Save and close. So dah ada form lah, customer sub form dan juga manufacturer form. Okay. Dia buat manufacturer ke atas, customer di bawah lah, dia jadi sub form. Ataupun kita nak ubah ya, ubah tak nak jadi sub form ni. Soalannya ada kata sub form ke tak ada ya? Dia tak kata tak boleh pun kan, sesuai biar je lah. Ataupun kalau kita buat sekali lagi lah. Okay. Kita buat create form. Masukkan semua. Kemudian customer masukkan semua. Next. Buat link form lah ya. Kalau link form macam mana? Okay, macam tu. Try. Next. Saya pun tak nak buat ni. First time. Kalau link form macam mana? Okay. Jadi customer dan ni ya. Oh, dia masih buat sama ya. Okay, so tak apalah. Kita guna subform tu je lah ya. Okay, saya pangkal dulu. Tutup. Okay. Kita remove. So saya guna subform tadi ya. Customer and then customer subform. Okay, kita dah buat yang tu. Nanti awak tengok balik lah video macam mana buat ya. Tak susah pun. Kemudian create relationship saya dah buat tadi. Saya dah terbuat awal. Boleh juga. Nak buat kemudian pun tak apa, no problem. Okay, next create query. Show customer name, quantity, price unit, manufacturer and discount available. Okay, yang ni dua table. Dia gabung sekali ya. So macam mana? So create query. Set query design. Okay, kita nak buat dua-dua ya. Kita nak customer and manufacturers. Sebab tadi kita dah buat relationship, so dia dah ada lah. Okay, dia dah buat ya. Okay, so field, the first one will be customer name, quantity, price unit. Customer name, quantity, price per unit. Okay, next apa? Quantity, customer name, quantity, price unit, manufacturer and discount. Manufacturer name, manufacturer and discount available eh. Okay, dia punya filter ada tak? Ada filter tak? Atau pada kriteria tak specified? Tak ada. Tak ada ya? Okay, save the query as customer purchase. So yang ni run lah. Run keluar. Tak ada. Sekali lagi. Kenapa tak ada? Okay, kita dah buat ni ya, link. Okay. Okay, dia nak tadi customer name. Customer quantity, price per unit Quantity. Dia dah kosong. Sekejap tengok. Ada tak data ada ya? Okay. Quantity, price per unit. Okay, kemudian manufacturer and discount. Okay, and then run query. Dekat design ni, run query. Kenapa tak keluar? Kita apa save dulu. Save nama dia customer purchase. Okay. Missing query expression customer name. Okay, never mind.
Ni ada yang tak kena, dia yang tak keluar ya. Okey, sekejap saya pangkal dulu. Okey, tak apa, kita buat yang seterusnya. The sort the customer purchase value in the field quantity order. Sekejap saya buat sekali lagi. Saya tak tahu kenapa dia tak keluar, sepatutnya dia keluar Sir, Ya. yang dekat manufacturer tu saya rasa saya tak isi yang ID manufacturer tu. Oh, okey. Sekali lagi ya. Customer purchase, dia nak apa tadi? Sekali lagi. Design view. Customer name. Ya. Create query. Okay, customer name, quantity, price per unit, manufacturer, discount available. Itu je. Tak ada pun yang lain. Yang dekat table tu, table manufacturer tu. Table manufacturer. Saya Ah. salahkan manufacturer sini. Okay. Ada satu tadi saya tak isi ID manufacturer punya. Sekejap ya. Saya tak buat ada dah link betul. Ke salah ID manufacturer betul. Customer ID. Tadi saya buat okey je. Saya dah try sebenarnya. Okey. Customer purchase tak keluar Okey. Tak apa, buat sekali lagi. Tak ada masalah. Kali tak apa. Okey, buat balik. Saya buat balik. Create queries. Kok saya salah ke? Query design. Masukkan table. Okey, masukkan table customer. Masukkan table manufacturer 2. Okey, link dah ada. Dia dah buat. Okey, link dah ada. Ke link ni salah Relationship. Enforce relation. Tadi dia kata apa soalan tadi? Saya takut benda ni dan jadi. Use referential integrity. Use referential integrity. Kalau dibiar je. Okay. Kadang-kadang benda ni dia boleh jadi masalah Saya cuba sekali lagi Okay, query. Customer name. Quantity Customer name, quantity, price per unit. Then manufacturer and discount Manufacturer and discount. Okay, cuba run. Pergi dekat design. Kalau tak ada, pergi dekat design, tengok run Run. Tak jadilah. Kenapa Tadi awak kata apa tadi? Customer ID. Ada yang tak kena ke? Saya buka table customer. Table customer. ID manufacturer saya tak isi. Astaghfirullahalazim. Patutlah. Ya Allah. Awak diam. Tolong saya pun ni. Okey, sekejap ya. Aduh. Inilah cakap tu, kadang-kadang kita kena berhati-hati Kalau buat awal masa test awak be sure benda tu Bila benda ni tak ada, macam dia nak link. Betul lah tu. Tadi sebab kita query yang sebelum ni semua single table kan. Yang ni kita nak link. Okey, kita kirim pada memberi. 1 4 3. Rasa macam dah save 1 4 3 10 9 6. Okay, thank you. Saya tak perasan Thank you for assist me. 7 2 2 1. Ada tinggal satu pula. 1 4 3 10 9 6. Okay, save balik Save balik. Kita tengok relationship tu jadi ke tidak. Oh, saya dah tutup Okay, tak apa. Kita buat sekali lagi Sorry for that. Kadang-kadang nak laju ingat terror rupanya salah juga. Okay.
Okay, so get back to query, sorry, tak nak pakai query wizard, query design. Query design, dah buat tadi ya? Okay, saya dah buat tadi. Ya, saya pangkat balik ni. Okay, kita balik. Saya dah buat tadi kan. Okay, saya run sekali lagi lah. Sebab data dah ada saya run, dia keluar lah. Okay, so save yang ni. Name sebagai customer purchase kan. Okay, name sebagai customer purchase. Okay, save ya. So adalah benda ni. Okay, next dia punya soalan apa? Sort the customer purchase to value and the fill quantity in descending order. In descending order. Okay, so kita dia nak apa? Value value in the fill quantity. Okay, so pergi dekat fill quantity. Yang ni lah. Klik dekat sini. Ambil dia kata descending order, maksudnya daripada sort from smallest to largest lah. Okay, sort to smallest to largest. Yang ni yang dia nak. Okay, now we save. Okay. Boleh so maksudnya daripada yang paling kecil sampai yang paling besar lah. Kuantiti yang paling sikit sampai yang paling banyak. Okay. Next, dia nak apa? Filter the query by the value in the field quantity and with the requirement equal 10. Equal 10. So, saya cadangkan kita tutup dan buat copy. Tutup query ni, kita dah ada kan? Query purchase kan, customer purchase tadi kan? Dah ada, kita tutup. Right click, copy. Kemudian right click, paste lah. Okay. So ada dua lah, satu customer purchase kan? Satu lagi copy of customer purchase. Okay. Okay. So tutup customer purchase. Copy of customer purchase ni kita rename, tukar nama dia kepada, saya nak jawab soalan nombor 16 ni ya. Soalan nombor 16 ni dia nak apa? Dia kata requirement equal to 10. Filter the query by the value in the field quantity. Okay, dia nak field, dia nak quantity ya. Value field quantity and requirement is equal to 0. Equal to 10. Filter the query by the value in the field quantity equal to 10. Okay, so pergi dekat sini. Kita right click, pergi dekat design view. Okay. Dekat quantity equal to 10. Dan run balik. Yang keluar hanya quantity 10 saja. Okay. Kemudian save sebagai right click. Okay, dia dah tak boleh sebab kita dah ada nama kan. So tutup, pergi dekat copy of customer purchase ni, right click, rename rename, kita letak sebagai customer purchase equal to 10. Okay, so kita ada customer purchase tadi. Yang ni kita ada customer purchase equal to 10, yang 10 saja. Customer KL, kemudian discount kan. Discount. Okay. Form tadi pun dah ada, kita dah buat. Okay. So we have done that. Okay, next, number 17. By using form wizard, create form using the as field in question 14. Question 14 apa? Ya, inilah. Question 14 tadi, apa nama customer purchase kan? So, cara yang mudahnya, pergi dekat customer purchase, klik customer purchase. Okay, tutuplah, banyak sangat ni. Tutup dulu. Okay, pergi dekat customer purchase. Okay, saya tutup dulu lah. Pergi dekat customer purchase. Kemudian create form. So dia terus buat form untuk customer purchase. Senang je kan. Kemudian save lah. So dapat satu form customer purchase. Okay. Close the form. So close lah, tutup semua. Okay, next. Create report. Using the same field as in question 14. Sebab saya save as tadi, customer purchase, saya buat customer purchase yang keduanya tu kan, saya save dua kali sebab saya tak nak buat dua kali lah benda ni sebab saya dah nampak tadi. So kita nak report question 14, so pergi dekat question 14 customer purchase lah, double click. Sebab tadi saya save as kan, so ada dua kan, kalau awak tak save as, benda ni hilang lah.
So saya save as, saya tak perlu buat balik lah. Kalau tak, kena buat balik. Okay. Because saya dah save as tadi, saya dah buat 2 file customer purchase kan. Customer purchase equal to 10 kan. So apa yang perlu buat, awak klik, double klik dekat customer purchase, kemudian klik report, create report, dan siaplah customer purchase kan. Okay, dah klik report. Okay, belum habis, dia kata apa, insert fields into a report for a total purchase for each of each customer. Maksudnya awak kena customize report tadi. Macam mana? Pergi dekat report tadi. Okay, dia nak suruh tambah yang ujung So 14 betul ke ni, ke saya salah? Question 14 dia nak apa? Customer purchase discount available sekali. Okay, so pergi dekat sini, saya kecilkan sikit lah, besar sangat. Saya kecilkan sikit klik dekat sini dulu dan kecilkan. Kita boleh adjust benda ni report ni ikut kita. Jadi manufacturer saya kecilkan. Tak nampak pula name, discount, kenapa 2 kali discount dia? Sekejap kenapa discount dia 2 kali? Saya masukkan 2 kali tadi aku dekat form ni sekali je, kenapa dia 2 kali keluar? Oh, yang last ni fill apa ni, tiba-tiba ada ada fill satu lagi, dia ada 2 fill patutlah dia keluar 2 kali. Okay, never mind. Boleh padam tak ini? Dia juga padam. Delete? Boleh delete, no problem. Okay, yang ni pun kita boleh edit saya nak edit discount je lah, banyak sangat, panjang sangat. Okay, name of manufacturer, ID tak apa. Okay, so kita dah ada benda ni. Apa arahan dia? Dia kata apa? Insert fill into a report for a total purchase for each customer. Okay, so kita nak buat total purchase for each customer. Kita nak masukkan satu fill tepi ni. Saya masuk satu, so saya type lah. Tak boleh juga. Total purchase of each customer total purchase dah keluar tu Okay, apa arahannya seterusnya? Format the fill to fill them with black color and change the font color into yellow. Maknanya dia nak tulisan ni warna kuning. Dekat atas ni kan ada text formatting kan. Tulisan warna kuning. Kemudian fill color warna hitam. So fill color yang ni lah. Fill warna hitam. So keluar macam tu. Okay. Dia besar sikit lah sebab dia takat ni je kan. Dia besarkan. Tak apalah, biarlah. Yang penting boleh buat dia. Okay, so yang tu. Apa lagi soalan dia? Format the fill to fill them with black color and the font color yellow. Adjust the width of the fill. Save the as total purchase and close it. Okay, so save lah. Right click. Dia kata apa sebagai nama apa tadi? Total purchase Total purchases. So nama dia total purchases. Total purchases. Okay. So itu je lah kot. Habis dah kan? Okay.
Next, dia kata apa? Print the report in the PDF format. So, pergi dekat report view. Macam ni. Then, right click. Save. Di mana ya? Saya lupa dah. Pergi dekat report. Design view. Okay. Pergi dekat print preview. Pergi dekat PDF. Export selected object to a PDF. So click here. Dia akan buat lah. So masuk dalam mana? Masuk dalam folder yang awak dah buat tadi. Folder yang awak dah buat tadi. Saya buat kat desktop tadi kot. Mana saya buat tadi pun tak ingat, dah lupa mana saya punya. Ni 1669 kan. Okay. So nama file apa? Tak ada. So buat total purchases lah. So publish. Okay. Okay, so keluar lah macam tu. Tapi ni tambah lah sebab kita tak buat setting ni, tak apa. Yang penting jadi dulu. Jadi dulu dia punya, awak boleh buat dia. Yang tu yang paling penting. Awak tahu buat tu pun dah okey dah. Okay, so kalau tengok dekat dalam awak punya folder, dekat desktop, adalah total purchases. Kalau buka, dia keluar lah. Okay. So that's it for today. Itu je. Saya tunjuk yang tu je. At least awak dapat satu yang baru lah. Boleh. Do you have any question? Yang last kali save lah. Bila awak dah habis ni, awak save. Okay, dah habis kan. Kita dah habis buat kan. Dah tak ada apa dah. Nombor 20 dah habis. So 40 mark. It is yours. So now save. File save as. Nama dia tadi awak tukar lah. Bukan. Sorry. Dekat access. Yang ni pula silap. Okay. Awak pergi dekat access tadi. Save lah. File. Save as. Access database. Okay. Save as. Yes. Nak save dalam mana? Make sure awak ambil dekat tempat yang awak simpan tadi lah. Desktop. Okay, nama. Name, your name lah. Arahan ni apa yang dia nak Okay. Macam mana dia save dan sebagainya. How to save. Okay, then save. Okay, bila awak buka balik dekat tempat yang awak save tadi ada dua file lah. Satu Microsoft Access, satu lagi PDF format. Okay, do you have any question? Ada soalan tak? Itu je ini So, saya stop recording dulu.